kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun yahujju aghniya'u ummati lin-nuzha wa awsatuhum lil-tijarah wa qurra'uhum lir-riya' was-sum'ah wa fuqara'uhum lil-masalah. Baik, maksudnya di dalam sebuah riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik ni kita banyak sembang tentang cerita hidup dia. Dia merupakan tuan kepada pengasas mazhab Maliki, iaitu Imam Malik. Imam Malik tu cucu kepada Sayyidina Anas bin Malik yang kita akan baca hadis dia ni. Dan Sayyidina Anas bin Malik ni merupakan juga pembantu pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dipanggil sebagai khadam. Sebagai khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu hari ni kalau kita panggil Raja Abdullah, Raja Abdullah, Raja Arab Saudi, hari ini dia gelak diri dia sebagai Khadimul Haramain. Khadimul Haramain, maksud dia apa? Khadam kepada dua tanah haram, Mekah dan juga Madinah. Khadimul Haramain, dia merupakan khadam ataupun penjaga kepada dua tanah haram ini. Baik, Sayyidina Anas bin Malik ni dia merupakan khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadam Rasulullah. Dia khidmat bakti kepada Rasulullah selama 10 tahun semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah ke Madinah. Selama 10 tahun itulah dia kerja dengan Nabi. Baik, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Sebelum Nabi wafat, Nabi pernah hadiah ke dia tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara Nabi tinggalkan, benda-benda yang Nabi tinggalkan kepada Sayyidina Anas bin Malik adalah tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudiannya Sayyidina Anas bin Malik bila nak wafat, bila nak meninggal dunia, dia pesan ke anak dia. Dia pesan ke anak dia supaya kalau pak mati besok, tolong kebumikan pak dengan tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, timbul satu perbahasan di kalangan ulama hadis. Bolehkah kita ni bawa benda-benda dunia ni sekali masa kita mati? Sedangkan yang dibenarkan kita bawa dalam liang lahat hanya kain kafan. Ni besok saya hadiah pensel Bobby saya ni pada Cikgu Raja Hasan. Besok dia pesan ke anak dia, inilah kenangan bapa dengan Ustaz Syaridal dulu. Besok kalau pak mati, tolong kafankan pak dengan pensel Bobby dia ni. Bolehkah? Tak, kalau tak boleh, pasal apa Sayyidina Anas buat? Pasal apa Sayyidina Anas buat? Dia sendiri pesan ke anakmu, pesan ke anak dia, kalau pak mati besok, tolong kafankan pak bersama dengan tongkat Rasulullah. Dan kalau boleh, apa sandaran dia, apa dalil dia? Baik, sepakat ulama mengatakan kes yang berlaku di antara Sayyidina Anas ni hanya berlaku untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan Rasulullah. Maksudnya ini dalam tajuk khususiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud khususiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya ini khusus untuk Rasulullah. Dia saja, pasal dia istimewa. Kita tak boleh challenge Nabi. Kita nak compare dengan Nabi, kita siapa? Kita siapa? Nabi dengan kita nak buat bandingan, tak boleh nak buat bandingan tuan-tuan. Kalau kita nak kata antara langit dengan bumi,
tak boleh nak dibuat perumpamaan tu. Pasal Nabi tak boleh nak siapa-siapa banding dengan dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, ini dipanggil keistimewaan Rasul. Benda yang berkait rapat dengan dia, kita tak boleh sembah. Pasal dia diizinkan oleh Allah. Sama dengan Nabi SAW yang dia sengaja Allah Ta'ala jadikan dia tak reti baca, tak reti tulis. Bila Jibril AS peluk Nabi, bila Jibril AS peluk Nabi dalam peristiwa penurunan wahyu yang pertama, Jibril AS grip pada Nabi. Tengah-tengah Nabi SAW ibadat seorang-seorang di Gua Hira. Gua Hira ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan siapa pernah pergi Gua Hira ni, dia bukan besar gua dia. Betul-betul boleh semayang dalam gua tu betul-betul 3 orang saja. Bukan besar, dia kecil. Tengah Nabi semayang tu, tiba-tiba satu makhluk tak macam mana, tiba-tiba dalam keadaan gelap tu, tiba-tiba dia kena peluk seorang-seorang. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kecup perut tuan-tuan. Kita kalau bilik tidur, kalau dalam bilik tidur atas katil, kalau ada orang peluk kita, kita kenal siapa peluk kita. Kita tahu siapa peluk kita, nak kecup perut apa, lagi syok dia. Ni Nabi SAW tak tahu siapa peluk dia. Tengah-tengah duk gelap gulita tu, peluk dia. Bukan setakat peluk, dengan suara garau suruh Nabi baca, Iqra ya Muhammad, Iqra. Benda tu kenai pula suara Nabi. La ilaha illallah. Benda tu kenai pula suara, kenai pula nama Nabi SAW. Dia sebut, dia perintah Rasulullah, ya Muhammad, Iqra. Wahai Muhammad, baca. Apa kata Nabi SAW? Nabi dalam keadaan kecup perut tu jawab juga, ma ana biqari. Aku tak reti baca, sebab itu aku tak boleh baca. Macam mana aku nak baca? Nampak? Ini yang dipanggil khususiyatin Nabi SAW. Nabi tak reti baca, tak reti tulis.